terakhir lah. Okay. So kita nak produce the excavation cost and excavation cost for open excavation. Okay. So these two example of open excavation and also dipanggil satu lagi yang saya akan tunjuk contoh ni is untuk kerja-kerja piling. Okay. Dan actually you boleh develop own cost kan, your own cost based on works related. Maksudnya yang kita nak develop cost ni is based on the method related charge lah, and method related charge dengan kita ada data-data yang orang kata yang kita boleh assume sendiri, and sometimes we can assume, and as a contractor kita boleh assume, ataupun as a QS pun kita boleh gunakan data-data ni untuk develop kita punya own cost untuk setiap kerja-kerja yang kita nak buat tu kan, kita nak buat tu. Okay. So contoh untuk open excavation ni kita nak buat katakan nak buat open excavation of trenching, nak buat trenching kan, trenching nak korek macam bentuk longkang ni. Okay, 30 meter. Okay, 30 meter. Okay, so kita nak develop the cost untuk nak shoring and structing kan. Ni just an example lah, nak bagi you idea so that kalau kata you nak develop any kind of cost yang related dengan kerja tersebut, so you boleh buat kan. All you need to know apa kerja yang terlibat untuk nak buat proses kerja tersebut kan, nak buat proses kerja tersebut. Okay, so untuk contoh ni dia just nak kira untuk kerja shoring and structing kan, untuk kerja shoring and structing. Shoring and structing ni apabila kita buat excavation, kita nak letakkan macam satu apa nama, nak menahan apabila kita letak kayu, apabila kita buat open excavation ni, and dia possibility untuk berlaku runtuhan dan disebabkan oleh kedalaman of this open excavation. Okay, open excavation ni bersaiz 1.8 kali 0.6. So dia nak letak shoring, shoring kiri kanan ni, dan kiri kanan ni dia nak letak lah. Okay, kayu, dia nak letak kayu, nak menahan. Okay, nak menahan daripada collapse. And then the structing yang ni kan. Okay, dia nak letak kayu ni lah kan, kayu nak menahan. Okay, so kita nak develop the cost untuk kerja ni kan, untuk kerja ni. Estimate the cost for preparing of timber shoring. Dia kata timber shoring for structing for 1 meter cube and for 1 meter cube. Okay, so cost-cost yang terlibat you boleh dapatkan dan you boleh assume lah, dan you boleh assume daripada sini, dan juga all the constant ni sometimes you can get from the, orang kata, daripada buku ataupun daripada guideline yang mana-mana yang you follow. Okay. Okay, first kita kira dia punya material cost dulu kan, material cost. Material cost untuk dia nak buat 30, dia nak letakkan apa nama, dia nak letakkan di shoring and structing ni sepanjang 30 meter selepas dia korek lah, sepanjang 30 meter kan, waveform macam ni, sepanjang 30 meter dia nak letakkan kayu-kayu untuk menahan dia sepanjang 30 meter length. Okay, so 30 meter divide by 1.5 and plus 1, dan untuk nak tambah kalau ada kekurangan, okay, plus 1, and then multiply by 2 kan, sebab ada dua side, and side sebelah sini dan side sebelah sini. Okay, so 42 numbers. Okay, sekarang ni kita nak kira volume of shoring ni dalam meter cube, dalam meter cube. Sebab apa kita kira dalam meter cube? Sebab cost yang diberi untuk timber tu dia bagi RM 900 ringgit per tan lah kan. So untuk convert tan to meter cube, so dia kata kat sini, dia kata dekat dalam soalan ni 1 ton equal to 1.4 meter cube. 1 ton equal to 1.4 meter cube. Okay, 1 ton equal to 1.4 meter cube. So kita nak dapatkan, kenapa kita nak dapatkan volume dalam meter cube? Sebab kita nak dapatkan cost material ni dalam meter cube lah, dalam meter cube. Okay, so volume of shoring kan,
Macam mana you nak kira volume of shoring ni is kayu ni bersaiz 200 dan kayu papan ni lah. Kayu papan ni. Ni sebatang kayu. Okay, 200 kali dengan 40 mm. Okay. Kali dengan ketinggian dia 1.8. 1.8. Okay. So darab dengan 42. Dan sebab pun 42 ada 42 batang sepanjang 30 meter of trenching ni. Okay, so total volume yang nak digunakan untuk shoring ni ialah 0.61 meter cube. And then you nak convert kepada cost, and cost untuk shoring sepanjang 30 meter ni ialah 0.61 meter cube darab dengan 900 per ton divide by 1.4 sebab 1 ton equal to 1.4 meter cube. So you cancel out. Okay, you dapat 392.14 sen and then darab dengan 1.1 dapat 4.31.35 ataupun tambah 10% of wastage lah. Ataupun you terus darab dengan 1.1. Okay. So this is the cost untuk 30 meter punya length untuk shoring and strutting. Kayu yang kita gunakan, kayu yang kita nak gunakan untuk menahan laluan longkang yang kita dah korek tadi tu. Okay. So next kita nak kira pula cost untuk, this is material cost lah, material cost untuk shoring. This is material cost untuk shoring. Okay, and then another cost ialah material cost untuk strutting pula. Untuk strutting ni. Material cost untuk strutting sama juga, dia perlukan 42 numbers disebabkan oleh satu point ni di-strut oleh dua batang kayu. Kan? Di-strut oleh dua batang kayu. Kan? Okay. Ditahan oleh dua batang kayu macam ni. Okay. Benda ni is a temporary works lah actually yang saya tunjuk ni kan, untuk hari ni punya lecture kita nak develop cost as a contractor pula. Dan sebelum ni kita develop cost as a QS, as a client punya QS. Okay, so sekarang ni kita nak develop cost untuk kerja-kerja, katakan kerja-kerja temporary. Kerja-kerja temporary for strutting, for kerja-kerja shoring and strutting. Kan? So actually you boleh develop any kind of cost related to works tu. Kan? Maksudnya that's why kita develop cost ni kita panggil method related charge. So kita tahu kerja apa yang terlibat dalam proses construction tersebut. Okay, so untuk shoring and strutting ni ada sama juga 42 number sebab dia ada satu bahagian ke atas, satu bahagian ke bawah. Okay, kayu yang digunakan ialah kayu yang bersaiz 100 kali 80 mm. Kan? Kayu yang bersaiz kayu yang mempunyai kelebaran. Okay, ni sebatang kayu ni. Sebatang kayu ni ialah 40 kali dengan apa? 80 kali dengan 100. Lebih kurang lah kan. You buat elok lah. 80 kali dengan 100. Okay, so you dapatkan volume juga kan. Dapatkan volume. So lepas dapatkan volume, so you darab dengan cost per meter cube tu. Cost per meter cube 642 per meter cube. So you cancel out, so you dapat 115 dan tambah 10% of wastage, so 127. Okay, so this is material cost untuk strutting, this is material cost untuk shoring, this is material cost untuk strutting. Okay, so total cost dia ialah 55863. Okay, so untuk kerja-kerja temporary ni kan, termasuk sama macam formwork hari tu, so dia boleh guna banyak kali. So dalam example ni dia boleh guna 15 kali. Dan dia boleh guna 15 kali. Okay. Okay, so you divide by 15. Kan? Maksudnya papan-papan yang digunakan ni, timber yang digunakan ni, you boleh guna 15 kali. So cost yang you gunakan actually hanyalah RM37.24. Kan? Kalau you divide by 15 times.
Okay, and then you tambah pula dengan, okay, this is papan ni boleh digunakan semula, kan, tapi nail dan juga upah pekerja kita kena asing lah, kan. Maksudnya sekali dia buat proses shoring extracting ni, sekali tu kita kena keluarkan cost. So kita kira cost of nail ni kita kira by total area tu lah, total area yang nak dibuat shoring extracting ni. So total area dia ialah 30 kali 1.8 kali 2. So kita kira kedua-dua belah, kiri dan kanan. Okay, 108 meter square. So nail cost 0.1 kg, kan, darat RM1, darat 108 per meter square. Okay, so you dapat, and ni per meter square, so you cancel out, so you dapat RM10, kan, untuk kerja-kerja paku. Okay, so that is material cost. Semua ni material cost. Okay, material cost. And then next is labor cost. Okay, kita tahu first nak kena buat proses cutting and fixing lah, kan, nak kena proses gergaji dan juga nak fix tu dalam longkang 30 meter tu, kan, dalam longkang 30 meter. And dia dah korek longkang tu, so you nak make sure kerja yang you buat tu selamat, pekerja masuk dalam tu untuk buat kerja tu selamat. Okay. So dia pakai seorang labor dan seorang general workers untuk cutting and fixing. Okay. Dan removal dia just pakai seorang general worker saja. Okay, so you convert output ni, kan, constant ni selalunya you boleh dapat lah, kan, daripada buku-buku guideline ataupun kalau dalam soalan exam dia bagi lah, kan. Okay, dalam ni dia bagi example 2.25 hours per meter cube. So you convert dalam unit RM lah, kan. Okay, dia dibayar RM60 sehari, so divide by 8 hours, so you cancel out. For meter cube, for 1 meter cube is RM16.88. Okay, and then sama juga dengan general workers per meter cube. Okay, you convert kepada meter cube, dapat RM11.25. Okay, sama juga dengan general worker. So this kerja, okay, labor cost yang terlibat, cutting and fixing, and then removal, kan, dua kerja yang terlibat yang menggunakan labor. So cost untuk labor cost per meter cube, so you tambah ketiga-tiga cost. Okay, tambah RM16.88 tambah RM11.25 tambah cost of removal RM11.25. So you total dapat RM39.38 per meter cube. Okay, so cost of labor untuk 30 meter trench ni, kan, untuk kerja-kerja kayu ni lah, untuk kerja-kerja shoring and extracting ni. Okay, so untuk kerja-kerja shoring and extracting ni dia hanya memerlukan 0.79. Kenapa dia memerlukan 0.79? 0.61 ni adalah cost untuk quantity untuk shoring, kan, dalam meter cube, plus 0.18 untuk extracting, and 0.18 cost untuk extracting. So total kerja-kerja perkayuan ni, kan, kerja-kerja perkayuan lah, dia nak kena fix dan dia nak kena cut dan dia nak kena remove. Okay, so 0.79, kan, meter cube. So you just multiply by meter cube, RM per meter cube ni, kan, RM per meter cube, cancel out, so you dapat RM31.11 untuk 30 meter trench. Okay, ingat, this is cost untuk 30 meter trench, kan, 30 meter trench. 30 meter trench ni dia untuk 0.79 meter cube saja, kan, off timber. Jangan salah faham lah, this is off timber, kan. 30 meter trench ni ialah trenching sepanjang 30 meter ni, kan, tapi menggunakan 0.79 kayu, 0.79 meter cube of timber. Okay, so total cost for material and labor for 30 meter trench is you tambah cost untuk material tadi, this is material, and material untuk timber tadi tu, timber untuk shoring, timber untuk extracting yang telah dibahagi dengan 15, dan tambah cost of nail. Okay, setiap kali kita nak buat shoring extracting kita kena tambah cost of nail, dan nail. Okay, material maksudnya papan tu lah, timber.
tambah 31.11 cost of labor. Okay, so cost dia ialah RM79.15 kan per 30 meter kan, maksudnya untuk 30 meter trash ni lah kan, sebab kita dah kira lah 30 meter trash ni actually hanya 0.79 meter cube of timber kan, of timber. Okay, so you just divide, kalau you nak convert dia untuk 30 meter ni, you just divide by 30 meter, so you dapat 2.64 meter lah per meter kalau you nak kira dalam per meter. Okay, so total kalau you nak kira dalam per meter cube kan, per meter cube, so you just divide RM79 ni kan, RM79.15 divide by total volume of trenches ni, katakan you nak convert dia dalam meter cube kan, dalam meter cube of excavation and of excavation. Okay, so you just divide by total kedalaman tu lah kan, total meter cube. Okay, so dapat 32.4. So you just divide by 32.4, so you dapat RM2.44 per meter cube of trenches kan. Okay, so this is how you develop the cost untuk kerja-kerja yang orang kata temporary works lah kan, temporary. This is melibatkan kerja-kerja temporary works untuk pasang shoring and structing untuk kerja-kerja excavation. Okay, any question? Sir. Ya. Kalau strutting tu kan, okay, kalau pakai yang kita pakai besi U-head tu, kita kira macam mana? Kira by meter ke ataupun kita kira by numbers of U-head yang kita guna untuk strutting? Boleh kan guna keman timber? Okay, kalau dalam case ni timber lah. Kalau you nak gantikan dengan any kind of material, so you kena tahulah harga untuk material tersebut. Harga per meter cube of material tersebut. Tak kisahlah you pakai material apa pun. Kan, tak kisah. Cuma the idea of method related charge ni ialah apa-apa material yang you pakai tu you kena tahu harga dia. Kan, harga dia per meter cube ke, harga dia per meter square ke, and then cara nak buat dia lah kan. Selepas you tahu cara nak buat dia, so you boleh menggunakan pakai kaedah ni lah. So first you cari material cost. Lepas you cari material cost, nampak dia cari material cost dulu. So material cost tu katakan item yang you buat tu boleh digunakan berulang-ulang kali, so that's why you divide by 15 kali kan. Okay, so daripada material cost tu you kira pula orang yang nak buat tu. So you bayar pekerja tu harga dia berapa? Katakan RM60 sehari. So dia boleh siapkan per meter cube of timber tu dia boleh siapkan dalam masa 2.25 hours per meter cube. So yang penting kat sini is the constant kan. So the constant ni macam mana, katakan tak ada dalam item you nak buat. So you kena benda tu lah yang observe. Orang kata kalau you nak buat research and interesting punya research, you kena observe lah benda tu kan. Ataupun you boleh tanyalah carpenter tu, you boleh siap dia mana reti nak kira per meter cube, per meter square you lah sebagai jurutera nak kena tanya. Selalunya dia akan kira dalam kaki, so you convert lah kan. Dia boleh siap katakan sepanjang 30 meter ni dia bagi dalam masa hari, okey seminggu siap. So you divide lah. So you divide, you dapat dia punya constant kan. You divide by hours, by day, you dapat lah dia punya constant ni kan. So the idea of having this labor constant material cost ni ialah to develop the method related charge punya. Maksudnya berapa cost yang you nak masukkan tu is bergantung kepada material cost dan juga labor cost. Labor cost of course lah, kita dah tahu harga pekerja dekat Malaysia ni katakan RM100 per day. So you divide by 8 hours and then darab dengan dia punya constant. Yang very tricky part ni dekat constant ni sikit kan. Okay, so that's why dalam guideline tu dia adalah beberapa item untuk constant ni. Dan untuk constant yang orang kata biasa digunakan, katakan okay,
Dan banyak lagi lah actually buku-buku yang you boleh refer. Dia ada constant actually. Kat sini dia ada constant. So constant untuk pekerja tu lain. Maksudnya pekerja skill workers lain dan sebagainya. This is pun dah di develop lah benda ni, telah dibuat, telah maksudnya digunakan oleh pihak klien lah kan. Okay, untuk kita sebagai, katakan kita nak kira sebagai kontraktor, mungkin kontraktor dia lain sikit lah kan. Dia lebih mementingkan ni. Kalau you tengok kat sini, dia dah terus masukkan siap-siap kerja-kerja per man hour. Maksudnya per man hour ni seorang workers. Kalau you tambah lagi seorang, so you divide by 2 lah kan, per man hour. Okay, so this is the constant yang saya cakap tu. Okay, untuk form work, ni untuk kerja-kerja yang biasa lah. Kalau katalah you nak buat kerja-kerja yang baru, macam contoh tadi tu. So benda ni lah yang you nak kena develop dan you nak kena observe sendiri kan. Okay, so the idea is whatever jenis kerja pun you can develop the cost per unit kan. Whatever kerja pun you boleh develop the cost per unit. Okay, this is just saya bagi idea of this 2 element ni. Yang lain-lain tu standard lah. Yang lain-lain tu formwork, reinforcement bar tu memang you boleh pakai kaedah yang telah dipelajari minggu lepas. Okay, so kita tengok lagi satu example kan. Okay, this is the driven pile kan. Maksudnya sama juga, you nak kena faham kerja tu macam mana, nak kena faham kerja tu macam mana, then barulah you boleh develop the cost tu. Okay, katakan ni kita buat yang ni dulu. Okay, develop the cost estimate for precast reinforced pile. Okay, precast ni dia datang macam ni lah kan. Ni dia datang bentuk macam ni. Okay, okay, this is the starter pile. The starter pile selalunya first pile tu selalunya dia ada macam ni lah. Dia ada tajam tu supaya dia senang nak penetrate dalam tanah. Okay, first pile 12 meter. Okay, the extension pile and extension pile. And selalunya dia punya slot untuk slot in the extension pile tu. So this is the extension. Extension pile is selalunya 6 meter. Okay, so sekarang ni dia suruh kita develop the cost untuk driven this precast reinforced concrete pile yang bersaiz 150 kali 150 kali 6 meter. Okay, so kita based on this data, okay, data piling driving capacity, maksudnya you boleh estimate lah kan. Sehari you punya machine piling tu dia boleh pile banyak mana, berapa point. So 10 point per day. Okay, 1 point you boleh assume dia punya, katakan ni dia pakai end bearing pile lah. End bearing pile mungkin seragam dia punya soil strata tu, katakan dia set at 30 meter. Kalau set at 30 meter maksudnya satu batang pile plus 3 extension. So 12 tambah 6 kali 3. So total dead set ialah 30 meter. So satu point ni dalam sehari dia boleh drive the pile hanya 10 point saja. Hanya 10 point saja. Okay, untuk 8 jam tu lah. So you need to develop the cost untuk kerja ni. Okay, so macam mana dia buat? First, ni dalam bahasa Melayu, mengendali, mengangkut dan melantak cerucuk. Ni kerja-kerja yang di assume untuk nak develop this cost. You perlu assumption juga untuk develop this cost. Okay, you sewa crane lah kan. You tak boleh angkat pakai tangan kan. You angkat 10 orang, dia tak efisien lah untuk kerja-kerja tersebut. Okay, selalunya kerja driven pile ni kerja-kerja permulaan lah kan. Kerja-kerja mula-mula nak pasang piling. Okay, so you sewa crane 500 per day. So labor cost untuk kerja ni, you pakai seorang labor general worker, seorang skill worker and 3 orang general workers. Okay, skill worker ni you bayar 150, general worker you bayar RM70 sehari. Okay, untuk kerja-kerja, katakan you dapat sub untuk kerja-kerja menanam cerucuk ni. Okay, so you nak develop the cost ni. So cost untuk labor you boleh dapat
Okay, and then driving pile punya machine. This is driving pile punya machine. Kan? Kalau you Google boleh nampak lah kan, kalau you lalu kat area rumah you yang kawasan perumahan yang baru, so dia ada machine piling yang dia nak ambil pile tu dan dia nak penetrate dekat dalam tanah menggunakan kaedah driven. Okay, so you sewa concrete driven pile punya machine 500 sehari. So total cost per day, so you tambah 150 500 untuk mengangkut apa nama driven pile tu. Okay, 500 tambah 150 tambah 225 tambah 500 untuk driving pile frame. Okay, cost per day yang you keluarkan, per day sebab you sewa mesin semua ni per day. Okay, so 1375 and then you divide kan. Sehari dia hanya boleh penetrate 10 point saja kan. 1 point tu 12 tambah 18. Ini 6 kali 3. 3 extension pile. Okay, so you divide by total point total point dia 10 dengan apa nama capacity dia, and then you dapat RM4.58 kan. And then you just multiply by 1.15. So you dapat total cost per meter termasuk profit is RM5.27 kan. This is how you develop the cost ataupun you nak bagi harga. Katakan you nak ambil kerja sub untuk apa nama piling ni. So this is how they calculate lah kan. You kena ambil kira cost of rental, mesin-mesin yang terlibat dan juga general worker yang you bayar kan. So daripada sini you nampak tak dia punya idea dia. Dia punya idea dia ialah daripada last week lagi kita dah buat develop the cost ni, cost of material, machine dan juga material yang digunakan if any kan. Kalau dalam example ni cost of material tidak dinyatakan. Kalau nak tambah cost of material you tambah lah kan. Maksudnya you kena tahu harga satu batang pile ni berapa. So you tambah pile, you tambah apa nama cost of sebatang tu and then you divide balik per meter run kan. So actually you boleh develop you punya own cost. Okay, dalam example ni dia tak ada cost untuk material, dia hanya ada cost untuk sewa mesin dan juga cost untuk labor. Yeah. Okay. Ni satu ni clear? Okay, sir. Clear, sir. Okay, next is cutting off pile. Cutting off pile. Okay, selalunya, okay, selepas you buat proses piling ni, piling ni katakan 30 meter. Satu point tu 30 meter. Kadang-kadang lebih. Okay. So kita mesti buat dia punya pile cap sebelum kita nak buat stump. Ni stump dan seterusnya all the structural element dekat atas ni lah, beam, column, slab dan sebagainya. Dan kalau kata apa nama foundation dia menggunakan pile. Katakan foundation tu menggunakan pile. Okay. So kita nak kena cut off pile. Ni kerja-kerja yang rare lah, yang rare. Selalunya memang ada lah kerja-kerja cut off pile ni. Cut off pile. Kalau you tengok mana-mana BQ pun ada cut off pile untuk projek-projek yang besar yang menggunakan pakai piling. So cut off pile one of the works to be carried out. So you kena faham dulu macam mana dia nak cut off pile ni. Kan, untuk cut off pile untuk precast pile. Okay. So sama juga item-item yang diberi ni, kan, item-item yang diberi ni. So you pakai drilling hammer ni untuk pecahkan pile tu. Kan, untuk pecahkan piling tu. You pernah, kalau you pernah pergi site, you tengok general workers tu dia pecahkan piling tu disebabkan oleh dia nak dapatkan cut off pile ni lah. Kan. Level cut off pile sebelum dia nak buat pile cap. Sebelum dia nak tutup dia pakai pile cap. Kan. This is the cut off pile. Okay. So dia pakai dia rent the driller hammer RM30 kan. Okay. So kita tak boleh pakai hammer saja, dia kena pakai ada mesin lah. So dia sewa RM30 and then bayarlah, you boleh assume 50% of fuel. So RM15 untuk fuel. And you boleh masuk je cost. Okay.
labor cost kan untuk general worker je. Yang buat kerja-kerja tu selalunya general worker lah. Okay, general worker dia pecahkan file tu. Okay, so you masuk cost RM30 tambah 15 tambah 75, so total cost dia ialah 120 per day. And ingat, this is per day. Okay, so cost of cutting of top file. Okay, tengok sehari dia boleh cutting of file 10 numbers per day. So you just divide by 10 lah. And sebab 10 numbers per day. So divide by 10, so RM12 per numbers. So you boleh charge dia RM12 per numbers. And this is how simple dia punya calculation lah. Okay, and then selepas cutting of pile head tu, selalunya besi-besi yang ditanam ni kadang-kadang soil strata tu dia tak sama level. Kadang-kadang dia ada pile dia terkeluar sikit and ada tinggi sikit, so you nak kena cut. Okay, bila you dah demolish the concrete punya part ni, so dia mesti ada reinforcement bar terkeluar, betul? Reinforcement bar ni mesti ada terkeluar sikit. Dan kita perlu pun dia punya terkeluar ni, memang kita perlu untuk dia punya proses sambungan untuk pile cap dan seterusnya. Okay, so kita perlu juga cut. Kita perlu juga cut to the certain level dan kita tak boleh terlampau panjang sangat. So cutting of reinforcement bar ni dia pakai oxy. Oxy punya, kalau you pergi site ada orang bawa tong gas nak potong besi dengan cepat, nak potong besi. Okey, nak potong besi dengan cepat, so dia sewa oxy acetylene cutter ni RM100 plus RM50 untuk duit minyak dia, duit gas tu. And then skill labor yang potong besi tu. Okay, so kita bayar RM120. So total cost per day, cost of rental, oxy cutter plus RM50 untuk cost of gas, plus cost of labor RM270. So sehari dia boleh buat 60 besi, so 270 divide by 60 numbers of besi tu. So kita boleh charge dia RM4.50. Kita boleh charge dia RM4.50. Okay, so cost ni lah yang terlibat untuk kerja cut off top pile dan sebagainya. And then sometimes you sub kerja ni, you sub kerja nak cut off top pile ni saja. Ni cerita dia, kita nak kira cost sebagai subcon ataupun sebagai kontraktor lah, sebagai kontraktor. Okay, so katakan you nak ambil sub untuk kerja cut off, takkanlah you nak cut saja dan biar benda tu bertaburan dekat tepi tu dan nak panggil orang lain pula kutip. Mestilah you nak kena buang. So katalah you nak masuk juga, termasuk nak buang sisa-sisa yang you telah cut tu. Nak buang sisa-sisa yang you telah cut tu. So untuk nak buang mestilah you ada lori sebiji. Lori nak angkut sisa-sisa piling yang you telah cut tadi tu. Okay, and then nak masukkan dalam lori tu mungkin you sewa lah, rental lah. This is based on your assumption, dan juga kalau lah you boleh pakai orang dan you pakai orang lah. I don't think so you boleh pakai orang lah, sebab besi 150 by 150 nak angkat dia satu-satu tu berat lah. Ni bukan kayu ni konkrit tambah besi lagi, berat lah. So you pakai backhoe untuk mengangkut sisa-sisa tadi masuk ke dalam. You pakai machineries, you sewa lah. You sewa backhoe untuk loading. And then of course lah, sewa untuk loading ni mestilah nak pakai general worker. General worker mungkin dia nak angkut, nak susun dan sebagainya, dan juga nak bawa backhoe tu sendiri. So okay, so kita assume lah 2 orang general worker 150. Okay, so you tambah cost 400 tambah general worker 150, so total cost per day yang kita bayar kepada backhoe dan juga general worker 550. Okay, 550. So sekarang ni kita nak tengok loading cost per numbers. Okay, loading cost per numbers. Okay, so maximum lori boleh muat 12 numbers. Maksudnya kalau extension pile tu 6 meter,
dia boleh muat maksimum 6 batang. 6 batang of ni. Sebab dalam soalan dia bagi 6 batang lah. Maksimum. Rental 400. Okay. Rental back home 400. Lori mana lori? Rental cost of 10 ton lori, okay, 450 kan. So dia boleh muatkan maksimum 12 batang pile yang bersaiz 6 meter length. 6 meter length. Okay. So dia boleh muatkan maksimum 12 batang pile. 12 batang pile. Tapi kita hanya potong cut of pile ni hanya 10% saja. 10% daripada 6 batang ni, daripada 6 meter ni. So kita potong dia, dia bagi kat sini 10% cut off length dia, maksudnya 6 meter ni, dia hanya potong 0.6 saja. Dia cap kat 0.6. 10% of pile extension. Okay. So maksudnya satu batang kecil tu lah 0.6 meter lah. So boleh susun kat sini berapa? Kan? 120 meter. 120 numbers of 0.6 meter ni. Nampak tak? And this is just an example lah. Kan? That's just an example. Okay, so total cost per day 550. Okay, so dia boleh loading selama 2 jam. So untuk penuhkan lori ni, dia mengambil masa 2 jam. Okay, dia mengambil masa 2 jam. So this is per day, 8 hours per day. So you potong per day lah, kan, per day. So total you dapat 1.15. Okay. So 550 kan, darab dengan 2 bagi 8 kan. Ya. Kat sini sorry. Okay, 550 kan. Darab dengan 16. 2 jam. Okay. RM 550 per day. Okay. Darab dengan dia punya 2 hours per lori. Time for loading pile head ni, dia mengambil masa 2 jam untuk penuhkan satu lori tu lah. Kan? 2 hours. Okay, 2 hours. Okay, divide by 8 hours. Okay, per day. Potong. And then darab dengan total numbers dia ialah 120. Okay. So macam mana dia dapat 1.15 tu? 550 dapat lain je. 2 darab dengan 2 darab ya. Divide by 120. Okay. So this is you divide by 120 numbers. So you dapat 1.15 and then divide by 120. Yeah. Okay, so 1.15 loading per numbers. Ni sebab dia nak kira per numbers. So total 150 ni 550 ni per day kan, per day. So dia boleh loading maksimum, dia mengambil masa 2 jam. 2 jam untuk penuhkan satu lori, divide by 8 hours per day. 8 hours per day, so you dapat untuk penuhkan satu lori tu, so 550 darab dengan 2 bagi 8. 2 bagi 8 lah kan. Dah potong, so dapat RM137.50. Yang ni per lori kan. You nak kira per numbers. Tadi you kira per lori. 137 ni 137.5 per lori kan, untuk ialah per lori lah, per lori divide by 120 numbers.
120 numbers untuk maksimum satu lori tu lah. And so you dapat 1.15. Dapat 1.15. Okay, nampak tak? So ni semua kita nak dapatkan per numbers sekarang ni. Kan? Kita nak develop course ni per numbers. Kan? Maksudnya nak dapatkan RM per numbers. Okay. So next is selepas kita loading kat dalam lori, kita nak transport dia. Kan? Nak bawa dia ke tempat buangan lah. Kan? Nak bawa dia ke tempat buangan. So kita rental lori 450. Okay, kita assume 2 orang yang bawa lori, seorang bawa lori, seorang lagi tukang angkut barang kat belakang. Okay, so assume 150. Okay, so cost untuk per day 450 tambah dengan 150, so RM600. So lori trip, okay, lori trip kita kira total numbers of untuk kerja-kerja buang ni. Kerja-kerja buang ni ialah kerja-kerja nak cut off pile termasuk buang ni 800 numbers. Okay, 800 numbers. Lori trip dia boleh pergi 4 kali trip per day sahaja. 4 kali trip per day. So total numbers yang nak buang tu ialah 800 numbers. So divide by 120. 120 ni sebab apa? Sebab maksimum lori 120 numbers. 120 numbers of cut off pile tu. Okay, so 7 trip. Maksudnya lori yang you sewa tu boleh kena pergi balik 7 kali. 7 kali untuk nak buang semua 800 numbers ni. Okay, so cost of transportation 600 tadi, you darab dengan 7 trip. Okay, 7 trip maksimum, maksudnya nak habiskan kerja ni 7 trip lah. 7 trip. So maksimum sehari dia boleh pakai 4 trip je. 4 trip per day. Okay, per day. So this is per day. This is per day. RM600 ni pun per day. Cancel out. So you cancel out. So you dapat RM150. RM1,050 per day. Yelah. Sorry, bukan per day. Dia per total 7 kali trip tu lah. Total 7 kali trip tu. Okay. So 1050 untuk total 800 number ni. Okay. So you nak dapatkan per numbers 1050 divide by 800. So you dapat 131. Sebab ni total untuk nak buang ke semua, maksudnya cost of transportation tu. Maksudnya per numbers. Sekarang ni kita nak tukar dia dalam per numbers. So you kira lah divide by 800 numbers lah. So unloading cost kita assume sama dengan loading cost. Unloading cost nak buang tu dekat tempat buangan lah. Kita assume same with the loading cost ni. 1.15 yang kita dah kira awal tadi. So total cost you tambah cost untuk cutting off pile head RM12. Okay. Per numbers lah. Ni tengok. Ni dah per numbers. Yang ni pun per numbers juga. Cutting off reinforcement bar per numbers. Okay. Plus plus loading cost 1.15 plus transportation cost plus unloading cost. So total dia ialah RM20.09. Okay. Darab dengan 1.15, so you dapat RM23.13 per numbers. So you boleh quote lah harga dekat main con you. Harga. You boleh buat satu point, you boleh charge dia RM23 termasuk buang semualah. RM23.13. Dan kalau ada total 800. Kalau ada total 800 numbers. So you boleh charge dia RM RM23.13 per numbers. Okay. So this is how you develop the unit of cost. Unit of cost mengikut item of work. Mengikut item of work. So kalau you tengok dekat sini, actually dia memang melibatkan 3 constituents of estimating tu. Sama ada labor plus machine plus material, ataupun the combination of labor and machine only. Dia tak melibatkan material. Kalau nak melibatkan material pun boleh. Cuma
Yang penting kat sini you nak kena samakan dia punya unit rate tu. Kalau nak buat semua dalam numbers, so you divide siap-siap semua by numbers. And kalau meter square, you divide by meter square. Okay, this is how you develop the unit cost untuk kerja-kerja yang terlibat. Okay, any question? Tak ada, sir. Okay. Okay, so apa nama, contoh, just bagi contoh dua yang orang kata di peringkat kontraktor lah kalau you nak quote harga. Okay, sebelum ni apa nama, last week kita dah tengok how to develop the cost untuk kerja-kerja yang main lah, and how dia keluarkan juga cost untuk item-item yang main item ni untuk kerja-kerja dalam building. So rate, okay, rate ni, okay, rate and estimation ni actually dia melibatkan kos-kos masa jugalah. So that's why you kena alert dengan kos-kos masa yang dikeluarkan oleh apa nama, pihak-pihak berkenaan lah, pihak-pihak berkenaan. Dan kadang-kadang tahun tu besi harga murah, kadang-kadang besi harga rendah, kan? Kadang-kadang besi harga tinggi. So dia melibatkan fluctuation of material dan juga apa nama, the output of the workers tersebut. Okay, so you boleh develop you punya own cost. Actually banyak lagi kalau nak ikutkan, banyak lagi you boleh apa nama, kalau ikutkan syllabus ni banyak lagi dia punya content, kan? Tapi untuk kita punya ECM 442 ni kan cukup lah untuk sampai ke sini. So you dah tengok how to develop the BQ and menggunakan SMM, CESMM, dan you nak kira quantity of major item, kan. So major item tu termasuklah you boleh baca drawing, kan. You boleh baca drawing kat mana reinforcement bar, dekat mana formwork dan sebagainya. Dan untuk quantity for estimation selalunya tengok drawing juga. So tengok drawing tu you just nak kena locate dekat mana item-item yang terlibat untuk kerja-kerja infrastructure, sama ada kerja-kerja excavation, kerja-kerja lay pipe dan sebagainya lah. Okay, and then after that kita belajar how to develop cost kan of unit mengikut unit rate, kan. Okay, so dalam you punya task pun kan you nak kena produce a BQ, and then selepas you kira quantity tu, you buat taking off all the quantity tu, you nak develop cost pun you dah buat sendiri, kan. Maksudnya you dah di-train untuk develop own cost untuk setiap item tu lah, kan, untuk 3 or 4 major item untuk kerja-kerja BQ tu. Okay, so hopefully benda ni you pegang sampailah you kerja esok lah, kan, macam ni lah. So cost tu dia memang berubah-ubah. So that's why dalam example saya ni kadang-kadang pakai RM60, kadang-kadang pakai RM50, kadang-kadang pakai RM30. So dia bergantung kepada apa nama, harga semasa lah, kan, harga semasa. Okay, alright. Ada apa-apa lagi soalan? Sebab kita dah habis kita punya lecture untuk semester ni. Dan you punya due date untuk you punya project pun esok, kan. So hopefully you boleh submit before 12 PM esok lah, maksudnya pagi Sabtu tu, kan, sebelum pagi Sabtu, kan, pukul 12. So you kena submit. Okay, any question? InsyaAllah.